Okey, jadi tanpa melengahkan masa, Cikgu Ida ingin memperkenalkan panel kita yang pertama. Okey, dipersilakan panel kita yang pertama. Alright. Nama diberi Muhammad Nasha bin Mat Guntur. Saya adalah seorang cikgu bahasa Inggeris daripada SM Sains Sembrong, Keluang Johor. Saya seorang yang amat berminat dengan penghasilan video dan saya adalah Edufluencer 2.0. Wah, kan siapa yang tak kenal Cikgu Nash ni? Selalu dengar Nash ni dah macam nama penyanyi kan? Jadi hari ni kita sangat-sangat bertuah sebab hari ni kita bersama dengan Cikgu Nash yang akan berkongsikan dengan kita cara untuk menghasilkan video yang berkualiti untuk kita hantar kepada Padu. Betul kan Cikgu Nash? Betul. Okey, tanpa membuang masa, jadi hari ni Cikgu Ida nak ajukan dululah soalan kepada Cikgu Nash kita hari ni kan. Okey, soalan yang ramai orang tertanya-tanya. Okey, apa yang perlu dimasukkan dalam video untuk penyertaan Edufluencer 3.0? Waalaikumsalam Cikgu Nash, Cikgu Aisyah dari Segamai. Okey. Silakan Cikgu Nash. Apa Alright. dia elemen yang perlu dimasukkan dalam video yang kita nak hantar kepada Padu tu? Silakan. Okey, baik. Sebenarnya ini adalah satu soalan yang cukup baiklah sebab saya rasa semua mesti tertanya-tanya. Sekarang ni kita ada beberapa belas hari sahaja lagi sebelum kita menghantar video dan saya yakin guru-guru yang berminat nak mohon untuk menjadi influencer 3.0 pasti tertanya-tanya apa yang nak dimasukkan sebab kadang-kadang bila kita tengok pada iklan yang diberikan tu mungkin tak nampak jelas ataupun kita mungkin tak pasti sebenarnya apa yang sebenarnya kita perlu masukkan, apa yang kita perlu kongsikan. Jadi hari ini saya nak kongsikan sedikitlah maklumat yang telah diberikan oleh Padu dan juga maklumat yang kita dapat daripada rakan-rakan influencer yang telah berjaya dalam permohonan tersebut. Baik, sebenarnya untuk memohon ini agak mudah. Ia sebenarnya bergantung pada kita sendirilah dan apa yang Padu mahu sebenarnya adalah guru yang mempunyai kriteria yang sesuai sebagai seorang influencer, iaitu seorang influencer ke arah pendidikan lah. Okey, jadi sebenarnya cara paling mudah adalah untuk cikgu lihat kepada kempen tersebut. Okey, ada banyak iklan yang telah di-share atau dikongsikan oleh Padu. Sebagai contoh, cikgu boleh lihat okey pada bahagian syarat penyertaan pada syarat penyertaan. Okey, yang diminta oleh Padu adalah hantarkan kepada kami video resume dan ada 4 perkara tersebut. Jadi 4 perkara tersebut cikgu perlu susun mengikut kesesuaian. Okey. Jadi sebagai contoh kita lihat yang pertama iaitu pengenalan lengkap diri sendiri lah. Okey, yang itu tak ada masalah, cikgu just share nama cikgu, dari mana cikgu mengajar, subjek apa. Dan jika ada maklumat-maklumat yang cikgu rasa sesuai untuk dikongsikan, boleh kongsikan. Sebab cikgu kena fikir Padu ni sebenarnya adalah sebuah keluarga. Okay? Kita influencer 3.0, 2.0, 1.0 sebenarnya adalah sebuah keluarga. Jadi bila kita nak menerima orang baru dalam keluarga, jadi mestilah kita nak berkenalan dahulu, betul? Jadi itulah sebabnya Padu minta untuk guru-guru kenalkan diri supaya kita boleh kenal, jadi kita boleh tahu siapa yang masuk dalam keluarga kita. Okay? Jadi untuk bahagian itu tak perlu panjang, mungkin dalam 30 saat macam tu dah cukup sebenarnya sebab total untuk video adalah 5 minit sahaja. Jadi cikgu kena susun dengan baiklah. Yang seterusnya adalah pengalaman. Okey, seperti pengalaman saya sebagai seorang guru sebenarnya tak banyak sebab saya hanya baru menjadi guru, kira barulah dalam 8 tahun. Sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan guru-guru influencer yang lain, kita ada yang sudah berkhidmat hingga 30-40 tahun. Jadi macam saya sangat barulah. Jadi untuk bahagian pengalaman tu tak banyak. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Yang itu hanya untuk Padu melihat pengalaman kita sebagai guru, apa yang kita ajar, di mana kita telah mengajar dan sebagainya. Okey. Yang bullet point ketiga dan keempat adalah yang paling penting sebenarnya. So bila kita lihat perkara menarik tentang diri anda. Jadi di sinilah yang sebenarnya cikgu kena fokuskan. Mungkin untuk bahagian ini boleh cerita dalam 2 minit, supaya kita boleh tonjolkan kelebihan kita, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita telah buat selama ni di sekolah. Jadi itu sebenarnya yang Padu nak lihat. Dan jika kita lihat pada syarat penyertaan sebelum ini, kalau tengok adakah guru sering berkongsi kaedah pengajaran dan pembelajaran, selalu menanamkan keyakinan kepada rakan-rakan guru yang lain,
sering memberi galakan dan itu yang sebenarnya nak dilihat. Jadi di sini cikgu boleh kongsikanlah sebagai contoh cikgu pernah membuat konten di TikTok, di YouTube dan sebagainya yang mana mempunyai ciri-ciri tersebut boleh dikongsikan. Dan sebagai contoh untuk influencer 2.0 banyak guru-guru yang selalu membuat perkongsian sama ada di media sosial ataupun bukan di media sosial, maksudnya pada kursus, program dan sebagainya ataupun di sekolah sendiri sahaja. So satu perkara yang ramai fikir adalah semua yang kita kongsikan itu mesti melalui media sosial sebab nama influencer kan, influencer, tapi sebenarnya tidak. Okay, kalau kita lihat influencer 1.0 sebenarnya bukan mereka yang rajin berkongsi di media sosial. 1.0 ni sebenarnya adalah mereka yang rajin berkongsi pada guru-guru dan pelajar mereka sendiri. Dan 2.0 adalah guru-guru yang biasanya kebanyakannya berkongsi di media sosial dan ada juga yang sebenarnya lebih aktif di lokaliti sendiri dan bukannya di media sosial. Jadi tiada masalah kalau cikgu sebenarnya perkongsian itu lebih banyak di kawasan daerah, di sekolah sendiri ataupun dengan pelajar sendiri. Sebab apa yang Padu ingin lihat adalah aspirasi cikgu untuk berkongsi, untuk memberikan pengaruh yang baik kepada rakan-rakan guru, kepada pelajar, kepada masyarakat mengenai pendidikan. Itu sebenarnya yang ingin dilihat. Jadi daripada 4 perkara tersebut, cikgu boleh pastikanlah ada lebih kurang 5 minit, okey, jangan lebih. Okey, dan yang terakhir sekali adalah pengiktirafan. Ini jika ada, okey. Saya tahu ramai cikgu yang agak rasa risau, mungkin baru mengajar setahun 2 tahun jadi tak banyak pencapaian ataupun pengiktirafan yang ada. Jadi itu menyebabkan rasa gusar sedangkan sebenarnya banyak perkongsian yang telah dibuat. Jadi jangan risau sebab untuk pengiktirafan ini seperti yang telah ditunjukkan sekiranya ada. Jadi kalau tak ada tak apa. Okey, sebab yang ingin dilihat adalah aspirasi cikgu. Adakah cikgu adalah seorang yang positif yang boleh memberi pengaruh kepada rakan-rakan guru, masyarakat dan juga anak-anak murid betapa indahnya dunia pendidikan ini. Itu sahaja daripada saya. Mungkin yang lain boleh tambah lagi. Panjang ni. Panjang lebar dah Cikgu Nash jelaskan bahawa tak perlu pun kita rasa macam kita perlu ada pengiktirafan. Pengiktirafan tu jika ada, betul tak kan? Yang Betul. penting kita cuba dulu. Itu yang utama. Dan apa yang saya tertarik dengan apa yang Cikgu Nash cakap ni ialah kena ada bukti lah. Tak kisah kita di media sosial ke ataupun di dalam lokasi kita, penting ada gambar, ada bukti. Dan yang paling Betul. ayat yang paling best ialah memberi aspirasi. Itu yang paling seronok. Kan? Okey. Jadi okey Cikgu Nash, adakah apakah aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita menghasilkan video untuk kita mohon Edufluencer seterusnya? Maksudnya apa aplikasi? Apa apps yang boleh digunakan yang mudah lah. Contohnya untuk orang yang zero teknologi mungkin ada apps yang boleh digunakan pakai. Kalau orang yang advance nak video tu lebih cantik mungkin ada apps lain. Kalau macam Kak Ida ni memang zero lah. Okay, jadi boleh sharekan untuk kita semua hari ni. Okey, baik. Alright, berkenaan aplikasi yang boleh digunakan, sebenarnya banyak. Kita ada yang percuma, kita ada yang berbayar dan sebenarnya bergantung kepada keinginan kita lah. Kita nak yang mudah ataupun kita nak yang advance tapi lebih banyak benda yang kita boleh buat. Okay, jadi hari ini saya nak perkenalkan beberapa apps yang kita boleh gunakan dan pada saya sebenarnya yang paling mudah adalah untuk kita gunakan smartphone lah. Sebab smartphone kita sekarang ni dah canggih, tak macam yang dulu. Smartphone kita sekarang ni sebenarnya sesetengah device ni seperti contohnya iPhone, dia punya power tu dah boleh mengalahkan PC. Jadi kita boleh gunakan sebenarnya apps yang berada pada kita punya smartphone untuk hasilkan video yang orang kata proper lah, yang elok. Jadi sebagai contoh, antaranya cikgu boleh gunakan CapCut. CapCut ni free dan juga banyak efek. Jadi kepada orang yang suka menggunakan TikTok, biasanya ada banyak lah template yang boleh digunakan untuk hasilkan video. Selain daripada itu, yang saya selalu gunakan dan juga percuma adalah VN. Walaupun saya boleh menggunakan aplikasi yang lebih advance tapi sebenarnya sebagai seorang guru yang mana kita nak cepat kan. Jadi VN ni adalah salah satu pilihan saya lah, pilihan utama sebabnya mudah. Kita record saja video, boleh terus edit dan kita boleh terus publish. Jadi kita nak something yang mudah kan. Jadi cikgu boleh cari di App Store ataupun di Play Store VN. Ada untuk iOS dan juga Android. Okay. Dan percuma sahaja. Okay. Dan satu tips di sini dan mungkin ada yang bila menggunakan VN dia tak suka kan bila ada
trademark di bahagian belakang tu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Cikgu boleh delete sahaja. Jangan lupa bila dah buat, masukkan semua video, dah cut dan sebagainya. Bahagian hujung sebelum cikgu nak publish ataupun nak render, okay, cikgu delete sahaja bahagian belakang tu, so dah tak adalah watermark dia. Jadi boleh gunakan secara percuma lah sebenarnya. Seperti CapCut dia memang ada dia punya watermark. Kalau cikgu tak nak watermark, dia kena upload di TikTok dan sebagainya, baru tak keluar lah watermark tu. Okay, selain daripada itu, InShot pun salah satu yang famous dan juga percuma. Dan Canva sebenarnya cikgu boleh digunakan untuk edit video. Jadi sebelum ni kita banyak gunakan untuk edit gambar dan sebagainya, tapi sekarang ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk edit video lah. Jadi pada guru-guru yang dah biasa menggunakan Canva, dan Canva pula untuk pendidik, kita ada yang versi premium, tetapi secara percuma. Cumanya ini bukan semua boleh dapat lah. Okay, pada mereka yang dah berdaftar sebelum ni, kalau tak silap saya setahun lepas, okay, dah register bawah Canva, okay, menggunakan akaun MOE, cikgu akan dapat versi yang premium tu. Tapi kalau tak dapat, kalau masih tak berkesempatan, okay, cikgu sebenarnya boleh dapatkan yang premium, okay, dengan meminta guru-guru yang sudah mempunyai akaun premium untuk masukkan cikgu dalam grup tersebut, okay, dalam di bawah dia lah, di bawah akaun MOE. Jadi cikgu boleh dapat premium. Jadi banyak sangat benda yang cikgu boleh buat dengan menggunakan Canva. Okay, selain daripada itu, okay, untuk guru-guru yang baru kan, yang baru menggunakan CapCut, VN, InShot dan Canva tu, okay, kalau ada masalah sebenarnya cikgu boleh cari banyak tutorial di YouTube, dan sebenarnya untuk tutorial bahasa Melayu pun ada banyak. Kita kalau tak silap, cikgu boleh cari webinar dan juga video-video tutorial yang cikgu-cikgu kita sendiri pernah hasilkan sepanjang PKP sebelum ni. Jadi banyak sangatlah, cikgu boleh cari dan boleh tengok, dan saya sangat recommend cikgu untuk guna apps-apps yang mudah ini kerana ia mudah, cepat dan percuma. Okey, bagi guru-guru yang dah advance, okay, rasa nak membuat lebih lagi, sebenarnya ada yang berbayar. Okey, ada yang berbayar dan advance lah. Antara yang biasa digunakan adalah Premiere Pro. Okey, itu yang saya sendiri gunakan. Dan kita juga ada DaVinci Resolve dan juga Final Cut. Okey, Final Cut ni untuk Apple sahajalah. Okey, 3 aplikasi ini ataupun software ini adalah orang kata versi yang advance, yang mana sebenarnya filem dihasilkan dengan menggunakan apps ini. Jadi saya yakin sebenarnya banyak cikgu-cikgu kita yang dah boleh gunakan apps ini. Okey, jadi persoalannya di sini, adakah video yang dihasilkan untuk dihantar kepada permohonan ini perlu dihasilkan dengan orang kata apa, gempak lah, nak ada efek dan sebagainya? Okey, jawapannya adalah bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey, sebenarnya kalau kita lihat dalam permohonan yang lepas, ada guru yang memohon, okay, dengan menghantar video yang sangat simple. Okay, maksudnya ada slide, okay, ada tulisan pencapaian dan sebagainya, dan itu sahaja. Dan ia juga terpilih. Dan ada juga guru-guru yang menghantar video yang cukup advance lah, yang ada efek dan sebagainya, dan itu juga terpilih. Jadi semuanya bergantung kepada kreativiti cikgu, apa yang cikgu mampu untuk lakukan, kerana yang paling utama adalah untuk cikgu tonjolkan apa yang cikgu dah buat, yang apa yang cikgu buat itu melayakkan cikgu menjadi seorang influencer. Kita tak lihat pada betapa cantiknya video tu, tapi kita tengok apa yang cikgu dah buat. Itu yang saya katakan aspirasi tadi. Kalau cikgu dah dapat menyampaikan aspirasi sebagai seorang influencer, itu sudah cukup sebenarnya. Alright. Sebelum tu saya lupa, sebelum saya berikan kepada panel yang seterusnya, ada sedikit pesanan. Pesanan yang paling utama adalah pastikan video yang cikgu upload itu adalah video yang berkualiti HD. Jangan hantar 360p dan sebagainya, nanti tak jelas. Bukannya sebab kita tak suka, tapi sebab dia tak jelas. Jadi tak nampak tulisan, video dan gambar yang cikgu share tu kurang jelas. Jadi pastikan kualiti HD lah, 1080p, dan selain itu juga orientasi melintang, seperti video YouTube yang cikgu tengok sekarang ni lah. Okey, jangan hantar video menegak sebab nanti bila tengok skrin komputer nampak kurang jelas ya. Dan selain daripada itu juga, yang paling utama adalah audio cikgu.
Sebagai contoh, cikgu dengar suara saya sekarang ni, suara jelas kan? Bila dengar suara jelas, kita pun lebih seronok nak mendengar. Tapi bila kita record tanpa mikrofon, suara kurang jelas, jadi orang yang nak menilai pun mungkin agak susah lah nak memberi penilaian yang baik sebab tak jelas kan apa yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya untuk mikrofon tak mahal cikgu. Cikgu boleh cari di Shopee, di TikTok dan sebagainya, harga semurah RM20 dah boleh jumpa mikrofon yang wireless yang sangat berkualiti. Jadi cikgu keluarkanlah sedikit modal yang mana kita bukan gunakan sekali saja, tapi kita boleh gunakan berkali-kali sebab bila dah terpilih sebagai influencer nanti banyak konten akan dibuatkan. Jadi semua device tu boleh digunakan lagi. Alright, itu sahaja dari saya. Okey, panjang berjela dah Cikgu Nas terangkan apa aplikasi yang boleh digunakan untuk yang tak mahir nak buat video dengan yang mahir buat video. Dan kita bukan membincangkan, Padu bukan menyuruh kita buat pertandingan video yang kreatif, tak. Tapi Padu nak lihat apa cikgu punya aspirasi untuk murid. Tadi ada soalan tanya tentang adakah termasuk sekali dengan kemenjadian murid. Itu pun nanti kita akan pergi kepada masa soal jawab nanti. Saya kembali, Cikgu dah kembali kepada Cikgu Nash nak tanyalah. Suka Nash sebab penyanyi kan, macam suara macam nama penyanyi gitu kan. Boleh tak Cikgu Nash kongsikan bagi contoh video-video yang pernah dihantar kepada Padu dalam permohonan sebagai influencer. Saya rasa itu yang dinanti-nantikan oleh penonton kan, sebab dia nak tengok. Dia nak memberikan mereka sedikit intro ataupun input macam mana mereka nak hasilkan video. Jadi silakan Cikgu Nash. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita cari di YouTube ada banyak, tapi saya faham kadang-kadang bila nak kita tengok tu kita tak pasti adakah itu yang terpilih. Jadi sebenarnya bagaimana yang dipilih dan sebagainya kan. Okey. Jadi saya akan tunjukkan hari ini sebenarnya video eksklusif yang mana kalau cikgu cari dalam YouTube tak jumpa. Iaitu video saya, Cikgu Halini dan juga Cikgu Zalina lah, yang mana semuanya dah upload di YouTube tapi kita simpan. Okey, jadi hari ini saya akan tunjukkan beberapa tapi pendek sajalah. Saya tunjuk setiap satu bahagian sebagaimana bahagian soalan yang pertama tadi, iaitu pengenalan, pengalaman, perkara menarik, pengiktirafan, dan juga ada satu bonus video yang mana video ini Padu betul-betul sukalah. Nanti saya akan terangkan kenapa. So mula-mula kita lihat dulu pengenalan, iaitu video saya lah ya. I am a TESOL graduate from University Pendidikan Sultan Idris. In addition to that, I am also the alumni of ISEP International Exchange Program to Marshall University, West Virginia, United States. It is my passion to explore technology and I love to utilize it in my teaching too. You can find me on YouTube, in which I share a lot of my teachings and class activities digitally. I am currently having around 5,000 subscribers. My hope is to reach out to more teachers and students in the future. Okey, itu sahaja untuk perkenalan saya. Pendek sahaja, lebih kurang 37 saat. Okey, seterusnya kita lihat daripada Cikgu Zalina, iaitu pengalaman sebagai seorang guru. Pada tahun 2007, saya telah ditempatkan di SMK Tun Hussein On, Keluang, Johor, dan saya telah diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran pengajian am di sana. Saya telah pun mengajar di sana bermula dari tahun 2007 hingga tahun 2015. Kemudian saya menyambung tugas saya sebagai guru pengajian am di SMK Taman Keluang Barat pula pada tahun 2016 hingga kini. Okey, seterusnya saya akan share mengenai perkara menarik. Jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, inilah di mana cikgu perlu fokus dan tonjolkan apa yang cikgu pernah buat, apa yang cikgu pernah lakukan, program-program dan sebagainya, sharing dan sebagainya yang cikgu buat, yang mana menunjukkan aspirasi cikgu sebagai seorang guru yang juga adalah influencer ke arah pendidikan. Okey, jom kita lihat. Apart from being a teacher, I also enjoy making short films. That is the reason why I always find a way to utilize videos in my teaching. I believe that edutainment is the key to reach out to Gen Z. Alhamdulillah, in 2019, my team was awarded the first place in soft skills video competition at national level. Then, in the same year, we also won first place in PPST video competition at international level. In subsequent years, we also won a few other competitions related with videos, and recently, we also won the first place in Pertandingan Video Creative 2022 and representing Johor for national level competition. As I mentioned earlier, I always utilize technology in my teaching. You could say I am an advocate of educational technology, as I always preach about edutainment and the use of technology to enhance teaching ability.
For example, to assist PTPR during last year's PKP, I managed to form a group of elite teachers and students to develop edusystem.com and edusystem learning apps. With both of these innovations, distance learning became more manageable and our team was awarded the second place for state level innovation. Okay, itu sebenarnya video-video saya pernah hasilkan sebelum ni. Saya just combine saja untuk tunjukkanlah apa yang sebenarnya saya minat dan saya suka buat. Seterusnya kita lihat pencapaian daripada Cikgu Lini. Oh sorry, itu yang bahagian panjang sorry, saya share semula yang saya dah cut tadi. Okay. Alright. Itu daripada Cikgu Lini lah. Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan bonus video. Okay. Tadi tiga video tersebut daripada kami lah, cikgu-cikgu jadi Keluang, dan sekarang ni saya akan kongsikan daripada seorang guru yang agak popular lah. Dia agak popular di TikTok, iaitu Cik Ta. Okay. Yang ini saya sebenarnya kalau boleh mohon cikgu-cikgu yang nak memohon untuk menjadi influencer untuk betul-betul beri perhatian. Okey, saya akan quote sedikit kata-kata daripada pegawai daripada Padu, iaitu Cik Syafizul. Okey, ini adalah penerangan dia kenapa video daripada Cik Ta, okey, ataupun Cikgu Cik Ta dipilih dan kenapa ia adalah antara video yang terbaik. Okey. Alright. Apa yang dikatakan oleh Cik Syafizul adalah dalam last part, Cik Ta tu ada beritahu apa yang dia nak buat untuk anak murid dan sekolah, dan itu menunjukkan passion cikgu tersebut dalam kerjaya. Dan dalam syarikat Padu tiada meminta jumlah followers sosmed dan berapa banyak anugerah pencapaian yang diterima. Yang paling penting adalah menunjukkan passion kita sebagai seorang guru. Jadi itu yang dikatakan oleh pegawai Padu yang membuat pemilihan. Jadi kita cuba sama-sama tengok. Saya tunjukkan sebahagian sahaja, iaitu bahagian yang saya rasakan amat pentinglah untuk kita semua tengok. Okey, perancangan yang akan datang. Okey, sebenarnya saya adalah berangan-angan dan bercita-cita untuk mewujudkan mini team multimedia. Mini team multimedia tu terdiri daripada murid-murid lah. Di mana murid-murid yang jadi pengacaraan, sikit sebanyak murid-murid boleh tulis skrip, ambil fotografi, kiranya bukan daripada guru lah kita didik murid-murid. Okey, itu saja daripada saya, Anita Zaiti binti Zainal, Guru Penyelaras Bestari. Lihat di situ Jadi yang di-highlight oleh Padu bukanlah jumlah followernya yang 300,000 orang di TikTok itu, tetapi bagaimana Cik Ta menunjukkan passion dia sebagai seorang guru dan apa yang ingin dilakukan untuk sekolahnya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Okey. Apa yang Cikgu Nash kata tu sebenarnya macam kita bincangkan tadi, dia bukan nak tengok video siapa yang kreatif, tapi dia nak lihat apa inspirasi cikgu untuk anak murid cikgu sekarang. Okey. Untuk amanat dan kata-kata terakhir, saya minta Cikgu Nash dulu, boleh? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru-guru yang masih berfikir sama ada ingin menyertai Edufluencer, ini adalah wake up call buat anda. A call for action. Jika anda seorang yang berfikiran positif, seseorang yang mempunyai motivasi, berdedikasi, terinspirasi dan ada aspirasi untuk pergi lebih jauh, sertai kami, keluarga Edufluencer. Kami menanti anda. Sekian. Wah, hebat kata-kata tu. Itu jingle ke? Kan, dah belajar kan dari tu jingle kan? Jingle. Hebat kan? Cepat, terutama daerah Keluang ni cepat. Baru 3 kan?
Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.